Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Mungkin kita perlu dulu refresh ya. Mungkin kita boleh tarik nafas dulu untuk memulai sesi, karena nampaknya memang macam memasuki sesi konseling ini macam tegang kan semua. Apalagi ini sesi yang pertama tadi. Kalau nih sesi konseling ini macam mana? Oke lah, kita akan mulai mungkin untuk kemudian mindfulness kita akan tarik dulu napas, kemudian akan tahan dalam 5 saat, kemudian kita lepaskan melalui mulut lah. Oke. Keadaan Mak sendiri bagaimana, sehat? Sebenarnya mak kami biasalah sebab jatuh umur pun dalam 60-an. Sekarang banyak dia tak ada penyakit yang serius lah, jantung apa semua okey, tapi dari segi dia punya stamina lah orang tua kan. So dia banyak memerlukan pertolongan orang. Kalau nak pergi solat, even nak pergi solat pun perlu pertolongan, nak berjalan, nak keluar, nak masak pun perlukan pertolongan. So walaupun tak memerlukan ubat untuk makan, tapi dia perlukan pemantauan 24 jam pada orang lain. Rumah tu ada Suraya saja dengan Mak lah. Tapi dalam masa yang sama Suraya pun kadang tinggalkan Mak karena ada Sebab bagi saya lah, sebab saya baru grad. So kalau saya berada dekat rumah, dekat kampung dengan mak saya, maksudnya masa depan saya macam mana? Bagi saya macam tak adil lah bagi saya. Saya terpaksa sacrifice saya punya life semata nak jaga mak saya, sedangkan kakak-kakak saya boleh pursue dia orang punya cita-cita, kerja cikgu, boleh kerja, boleh ada suami, sedangkan saya punya duduk kat kampung kerja part time je. Saya pun nak ada juga saya punya life dekat bandar, ada kerja. Saya grad sebagai student account, so saya nak jadi accountant lah. Kalau saya duduk kat kampung, saya nak dapatkan kerja tu susah. So bagi saya tak adil benda tu. Memang itulah sekarang yang nampaknya menjadi isu yang ada dan berbangkit lah. Tapi sebelum ni sempat ada dibincangkan ke macam mungkin mencoba membuat jadual lah, schedule untuk jaga emak ke atau macam mana? Kalau ikutkan cadangan kakak sebelum, dia nak hantar mak ke pusat jagaan orang tua. Tetapi yang bongsu ni dia tak nak, dia bantah. Sebenarnya ibu kami baru je dalam keadaan yang uzur tu. Kami saya belajar dekat universiti dulu, dan tempoh universiti tu kesihatan dia tak adalah okey sangat. Okey je, tapi tak adalah seteruk sekarang. And then lepas saya grad, kakak sulung kami ada cadangkan untuk hantar ke rumah orang tua lah. Jagaan orang tua. Bagi saya, walaupun saya tak nak jaga mak saya 24 jam, tapi at least saya rasa benda tu tak, kami boleh lagi bagi tanggungjawab tu, kami boleh lagi jaga. Tapi kalaulah hantar mak kami dekat pusat jagaan, umpama kami ni lepas tanggungjawab, saya tak nak benda tu berlaku. Saya nak kami semua ikut tanggungjawab tu bersama-sama. Macam tu. Tapi kakak saya macam yang sulung tu, dia macam resistant sikit nak hantar. Sebab dua orang dulu dah bekerja kan, tinggal saya seorang je. Tapi saya tak nak saya seorang rasai benda tu, saya nak mereka semua pun rasai juga. Okay. Tapi memang cadangan lain belum sempat dibincangkan ke atau macam mana? Saya diusulkan dekat adik-beradik
kita orang ambil turn untuk jaga. Contoh minggu ni saya dah jaga, next week orang lain lah pula jaga, besok orang lain pula jaga. Tapi disebabkan diorang sibuk, saya je yang tak busy. So diorang macam reject lah saya punya idea. Betul. Dia reject lah macam diorang cakap diorang tak boleh bagi komitmen sebab kakak saya accountant tu dia busy 24 jam, nak jaga anak lagi, yang ni tu cikgu dia busy juga, and then tinggal saya je lah. So saya rasa macam semua benda saya je yang kena buat, macam tak ada lah macam tu. Sebab diorang macam susah nak terima saya punya idea. Sebab diorang selalu bagi jawapan tak boleh kami busy, tak boleh kami busy macam tu. So benda tu macam tak bawa ke mana pun, bagi idea kena reject. Jadi memang ni adalah kalau kita boleh mungkin samakan sekarang persepsi kita adalah memang macam mana kita akan uruskan mak tu lah kan. Dengan mak yang memang kondisi seorang, mobility, kalaulah tadi mungkin mobility ke rumah akak semua tu dah rasanya tak memungkinkan juga. Tapi dalam sisi yang lain kita pun tak nak juga khasnya Puan Amira dengan Encik Suraya kan untuk antar ke rumah jagaan tu sebetulnya tak bersetujulah dengan benda tu. So ini jadi satu isu yang bertumpuk lah. Maknanya memang inilah concern kita bersama. Rasanya kita akan concernkan. So kalau saya kembalikan kepada Encik dengan Puan sendiri, apa maklumat yang Encik dan Puan inginkan dari sesi konseling ini? Jadi memang dalam hal ini bagaimana ada satu cadangan di mana cadangan tu yang boleh bersifat adil kepada khasnya mungkin kepada akak yang sulung, kepada Puan Puan Amira dengan Encik Suraya untuk kemudian boleh sama-samalah. Tetapinya dalam hal ini sebetulnya Encik Suraya dengan Puan Amira tu satu pandangan. Maknanya memang setuju sajalah kalau nak jaga emak bergantian tu okey je. Tapi memang yang tak okeynya adalah mungkin dalam side ni adalah kekalan masa untuk Cik Suraya sendiri yang memang tengah tadi lah dalam tengah nak pula fikirkan bagaimana bayar hutang pengajian, kena cari pekerjaan gitu. Puan Amira sendiri pandangan yang paling besar tu untuk jadi cabaran untuk jaga emak ni adalah memang suami belum bagi lagi. Jadi memang itulah yang membuat Cik Suraya pun merasa kena jaga mak. Karena mak ni dah 70 nih. Kita kalau tak jaga sekarang bila lagi? Tapi tadi akak yang sulung ni yang tak boleh hadir ni memang cadangkan hantar terus ke pusat jagaan. Hinggalah rasa tertekan kan. Tadi macam stres dan sebagainya. Iyalah kalau boleh digambarkan perasaan tu untuk juga memberikan pemahaman kepada kita semua lah. Dari 1 hingga 10, di mana 1 tu sama sekali macam okey je, tak tertekan sangat lah, dan 10 tu memang sangat amat tertekan. Dalam markah berapa ni? Memang perasaan tertekan ini tu? Juga 8. 8. Kenapa tu 8? 8 sebab satu kita fikir masalah family, and then kita pun ada personal, kita punya isu juga. So bila benda tu sama-sama dia rasa macam serabut ni, macam mana nak fikir dulu. Disebabkan benda tu lah, sebab satu kita kena fikir balik rumah, kita nampak mak, kita rasa terbeban dengan isu mak kita. Bila kita pergi kerja, kita terfikir pasal kita punya personal life, dari segi hutang, dari segi kita punya pekerjaan kita, sebab kita baru kan, mestilah kita nak benda tu, kita tengok kawan-kawan kita lain dalam tempat kerja, tapi kita terikat dengan mak kita dekat rumah. Rasa macam tak bebas lah. So pun perlu juga kita ambil berat lah. Maknanya memang supaya rasa keadilan tadi yang jadi maklumat lah Encik Suraya untuk sesi tu ada gitu. Karena kan kalau pemahaman adil tu dalam konteks Encik Suraya seperti apa? Adil maksudnya kami bertiga sama-sama jaga mak. Walaupun mungkin ratio waktu kami jaga tu tak sama. Mungkin saya lebih lah. Saya cuba memahami adik-adik saya yang lain. Diorang busy, diorang ada family, diorang ada pekerjaan tetap, tapi saya tak ada. So mungkin saya akan faham lah dari segi benda tu. Cuma saya tak nak mereka macam bulat-bulat tolak, tak nak jaga mak. At least jagalah, walaupun seminggu tu 2 hari tu okey lah, dengan saya boleh jaga.
apa dia atas saya. Dia macam tak adil lah. Bagi saya macam tu lah. Saya nak sama-sama kita fikir macam mana nak jaga mak. Bukan hanya sekadar takat bagi duit je. Saya tak nak benda tu. Duit saya pun boleh cari. Tapi saya nak mereka adil dengan mak saya. Macam tu. Adil dengan mak kita orang lah. Puan Amira sendiri memahamkan konsep adil ni kalau dalam penjagaan mak ni macam mana? Bagi saya adil tu sama juga pada maksudnya kita ada masa lah untuk jaga mak. Walaupun tak macam seminggu pun macam tu. Okey. Ini memang sesuatu yang rasanya penting. Pertama saya akan memberikan selamat lah kepada Encik dengan Puan Amira. Maknanya kalau Encik dan Puan Amira ni dah membagi perhatian lah, dalam maknanya memang sekarang ambil berat terhadap kondisi mak, itu adalah tanda-tanda anak yang solehah. Karena banyak pun dalam mungkin isu luaran tu terus tak ambil berat. So maknanya dengan datang sesi, ia adalah permulaan niat yang bagus. Maknanya memang dengan datang sesi ini ada concern kita untuk kemudian ambil berat kepada mak, yang mungkin tak banyak orang membuat benda macam ni. Untuk apa datang sesi uruskan mak sahaja? Karena kan mungkin, so memang saya akan mengalu-alukan dan mengucapkan tahniah lah bahawa ini adalah satu niatan yang bagus. Tetapinya memang untuk semua jalan keluar lain sebagainya, itu kita perlukan masa dan proses lah. Khasnya mungkin kita tertinggal lagi satu benda, iaitu side dari akad yang sulung tu. Nanti ketiga pandangan ni lah yang kita akan samakan untuk kemudian apa sebetulnya langkah yang boleh kita buat. Itu kan. Terkhasnya mungkin juga nanti bagaimana ini nanti ada isu-isu yang mungkin kena sama concern lah, baik as a family ataupun individu. Saya pun nanti mengalu-alukan kalau memang Encik atau Puan nanti datang secara berseorangan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Khasnya saya mungkin minggu lepas dah berjumpa dengan Puan Amira, dengan Encik Suraya ya, yang minggu lepas dalam beberapa masa lepas lah kita telah buat sesi. Tapinya memang masa tu belum lagi datang, dan semua merindukan akak yang sulung ni. Alhamdulillah sekarang sebagaimana kita set masa lah sebelum ni, alhamdulillah ke semua adik-beradik yang power ni nampaknya dah datang lah untuk mengikuti sesi. Alhamdulillah, karena memang beberapa minggu lepas sesi konseling ini sebagai maklumat lah memang dihadiri oleh Puan Amira dengan Suraya lah. Tetapinya memang masa tu pun semua rasanya merindukan kedatangan akak ni ke dalam sesi. Masing-masing macam tak ada masa kan, masing-masing ada urusan peribadi sendiri, ada keluarga sendiri. Jadi saya rasa lebih baiklah untuk hantar ke pusat jagaan ataupun memilih seorang pembantu lah. Jadi macam saya tak rasa pusat jagaan tu terus, sebab melalui saya punya pemerhatian lah sebelum ni kan, ada je orang tua yang volunteer nak duduk situ. Kat situ bahagia je, ada kawan-kawan yang sebaya. Mungkin saya rasa lebih baik duduk situ kan, daripada seorang-seorang yang tak terjamin. Macam tu lah. Nah, kalau Puan Jannah dah pernah mendengar kenapa mungkin Encik Suraya ni masa ni kan sebetulnya bujang lagi dan duduk dengan mak, tapi memang ada concern isu lah. Tapi memang sudah pernah disampaikan belum? Puan Jannah pun belum tahu. Okay, mungkin kiranya boleh diulas lah sekilas kenapa memang sekarang rasa tercabar lah memang duduk dengan mak ni. Kalau Puan Amira sendiri dah pernah mungkin menyampaikan mungkin apa yang menjadi isu yang tak boleh jaga mak lah? Dah pernah sampaikan. Coba mungkin disampaikan kembali lah sekilas tentang apa mungkin yang jadi cabaran atau concern. Kalau dari side Puan sendirilah, yang paling berat selainnya tadi menjaga masa, memang karena ada isu lain ke atau memang seperti apa? Saya rasa isu saya Dalam kondisi yang sekarang, semua rasa concern dan khawatir dengan kondisi mak. Nah, kalau dengan cadangan memang yang datang dari Puan Jannah ni, okey lah kalau berbangkit isu helper tu okey. Atau mungkin dihantar pusat jagaan. Tapi memang kalau concern Puan Amira dengan
Cik sendiri memang rasanya kalau boleh sedaya upaya jaga mak lah. Nah, mungkin akan terokalah satu persatu cadangan tuh. Apa yang menjadi positif kalau mak dijaga oleh kita bersama? Dari pandangan kita bersama lah. Kalau cik sendiri. Cuma kalau macam memang mak tak nak helper, memang terpaksa lah salah seorang anak dia berkorban. Jadi saya rasa yang paling sesuai yang mana kita orang berdua ni macam terikat dengan keluarga, dengan suami. Jadi macam situasi sekarang ni saya rasa Su lah yang boleh korbankan sikit dia punya masa untuk jaga mak. Akak cakap macam saya tak ada masa depan je. Saya pun ada juga masa depan. Saya pun nak juga kerja. Saya belajar 4 tahun duduk kat universiti tu je sekadar nak jaga mak. Kenapa perlu lepaskan tanggungjawab macam tu je? Kenapa saya seorang je yang kena berkorban dia? Sebab setakat duit saya pun boleh cari juga. Sekarang ni isu ni bukan pasal duit tau. Isu ni pasal tanggungjawab bersama. Kalau tanggungjawab bersama tu macam memang boleh jaga, tapi macam memang setahun sekali atau 2 kali je memang kamu boleh balik. Tapi at least takkanlah tak boleh jenguk sebulan sekali. Takkanlah setahun hanya 2 kali. At least balik lah juga tengok mak. Tapi nak mengharapkan saya seorang, oh mentang-mentang saya tak kahwin lagi, mentang-mentang saya bujang, saya seorang je lah boleh jaga. Korang berdua setakat boleh duit, semua orang boleh bagi lah. Tapi korang punya tanggungjawab macam mana? Mungkin ini yang perlu kita rincikan bersama. Nampaknya kan, apa saja sebetulnya tanggungjawab yang ada dalam penjagaan ini. Okey, kita boleh rincikan kan satu-satu, okay, supaya kita ingatlah bersama. Saya akan pula tuliskan. Pertama, dia ada isu kewangan lah. Kan nak jaga mak tu tak jaga je, tapi memang ada isu kewangan tadi, okey. Yang kedua, masa dengan mak ya, siapa yang berkeluangan masa. Ketiga, menjaga perasaan mak. Isu kesihatan kan, karena mak tu dah jatuh pula. Seterusnya Tanggungjawab bersama. tanggungjawab bersama. Okay. Kat sini saya ada beberapa benda lah, mungkin kita nanti tengok ya. Ni saiz dia lain-lain kan. Nah, saiz dia lain-lain. Okey. Sekarang kita akan rincikan isu kewangan ni. Yang ni saiz medium lah, dan yang ni kecil-kecil. Keuangan Kak Mak ni termasuk tanggungjawab yang besar ke sedang atau kecil keuangan tu? Nak bagi tajam mak tu. Kalau diwakili benda ni, mana yang paling sesuai? Kalau saya macam besar lah. Besar. Sebab saya kerja shift je, saya kerja part time. So kalau nak support mak setiap bulan, nak beli barang makan ke dia punya kelengkapan kan, macam bagi saya susah lah. Sebab saya kerja part time je. So duit tu tak banyak. Sebab saya ada komitmen lain nak bayar hutang, pinjaman, belajar dulu. Kalau bagi saya besar lah. Kalau bagi akak berdua? Saya kecil je masalah kewangan, sebab saya boleh transfer je duit kat dia. Tak ada masalah. Bagi saya kecil lah. Kecil ya. Kalau kita pilih, kiranya benda mana yang mewakili tu? Di antara banyak benda ni lah. Banyak benda ni mana yang mewakili keuangan tu sebesar mana ya, kalau kita boleh imagine? Kalau saya yang ni. Yang ni. Okey. Boleh disepakati yang ni? Okey. Sekarang yang tanggungjawab keuangan ni siapa yang pegang? Atau yang bagi wang Kak Mak tu siapa sekarang? Berdua. Okey, boleh pegang bersama. Okay. Karena berdua kan? So memang mak sekarang yang bagi ini adalah gambaran, ini adalah keuangan yang bagi kepada mak. Sekarang yang pegang adalah akak berdua ya. Okey, lepas tu tadi ada lagi kalau saya catat masa. Masa yang paling yang ada kat ni memang terhad. Dan memang diperlukan sesuatu masa yang banyak lah. So memang kalau diwakili benda-benda ni, masa ni seukuran mana ya, kalau kita boleh imagine, besar ke? Ke kecil ke sedang? Sekarang ada lagi isu Kak Puan ni. Apa tadi isunya?
nak concern pula dengan anak kan. Ini tak dikongsi bersamalah karena ini kat dalam rumah. Mungkin saya akan letak pula kat sini. Inilah mungkin gambaran isu yang kita kena settlekan bersama. Seberat ni dan sebanyak ni, bagaimana kita akan urai, kan? Okey, boleh kita sambil duduk lagi. Tapi ini still peganglah. Okey. Kalau kita dapatkan gambaran imaji dari proses tadi, apa mungkin yang kita boleh dapat? Merawat emak bagi, kalau yang saya pahami lah, itu adalah sesuatu concern yang besar kan bagi semua. Itu pula yang menghantar ke dalam sesi kan. Maknanya datang kepada sesi karena ada perasaan bahwa kita nak jaga tanggungjawab yang besar tu. Tapi karena kita meyakini besar, so memang kita concern untuk membagi sama rata dan adil lah. Kalau maklumat Cik Suraya lah dalam minggu lepas, apa yang nak tu adalah tanggungjawab bersama yang secara adil. Kalau Puan di minggu lepas maklumat untuk ikut sesi, Penjagaan ibu lah. cadangan untuk penjagaan ibu kan. Apa cadangan yang boleh kita buat? Sekarang kita tanya pula akak. Kalau akak ni untuk ikut sesi ni sebetulnya apa keinginan? Mungkin supaya kita boleh samakan kan, apa keinginan kita bersama. Kalau nak bagi tu, sebelum kita bagi tugasan, so kita kena tahu dulu lah mungkin apa yang kita menjadi harapan besar kita lah setelah ikut sesi. Kalau Puan Jana sendiri, apa yang memang menjadi harapan besar setelah ikut sesi? Matlamat lah. Sekarang isu yang helper ni tadi, kalau saya boleh tangkap lah, dan mungkin nanti saya akan validate lah betul ke tak. Sekarang Cik Su pun takut kalau nak cakap pasal helper kepada mak. Takut sebab hari tu kita dah bagi tahu sekali, mak punya reaksi pun dia macam berkecil hati lah, macam tak suka. So saya tak tahu macam mana saya nak ungkitkan perkara tu balik depan mak. Saya takut saya kena balik dengan mak. So saya nak, kalau boleh lah, saya nak akak-akak lah macam call sendiri mak. Sebab selama ni saya yang jadi mediator antara saya dengan akak-akak, saya jadi mediator. Baik apa benda saya yang jadi mediator. Diorang baik indikat saya bagi kat mak. So saya naklah juga, bukan saya yang seorang bagi tahu dekat mak. Mungkin Kak Mira ataupun Kak Jannah lah, mungkin boleh macam pujuk ataupun persuade mak untuk terima helper tu. Mungkin dengan saya dia tak boleh terima sebab saya duduk dengan dia, buat apa nak buat helper sebab saya jaga. Tapi mungkin kalau Kak Mira ataupun Kak Jannah bagi reason lah kenapa nak upah helper, mungkin dia boleh terima. Sekarang kita tanya pula kepada akak, boleh kiranya sokong Cik Su untuk taklah kita mungkin push mak untuk nak pula dengan helper kan, tapi nak bagi yakinkan mak ke atau bagi pandangan. Saya rasa okey je lah. Maksudnya boleh lah terima cadangan tu. Boleh, mungkin nanti saya akan cuba call dan cuba pujuk dengan cara baik, ataupun beri dia punya bagi tahu apa positif yang mak akan dapat lah sekiranya ada handphone ni kan. Kalau Puan Amira sendiri dalam menyokong tu, apa kiranya yang akan dibuat untuk semua untuk bagi yakinkan? Sama juga dengan Kak Jannah, macam pujuk call mak. Habis mungkin kalau mak tak terima awal-awal, mungkin pujuk setiap hari ke, cakap benda positif pasal kebaikan biar apa, senang untuk bantu mak sebenarnya. Kan? So memang itulah kenapa kita rasa mungkin okay, boleh kita settlekan benda ni. InsyaAllah ada jalan, tapi kita akan sama-sama mungkin pernah mendengar freedom technique, emotional freedom technique. Tak pernah. Okay. Jadi nanti kita akan sama-sama memejamkan mata. Kita akan menggunakan akupuntur jari lah. Kita panggil dengan spiritual emotional freedom technique atau SEF. So kita akan ketuk ke bahagian-bahagian tertentu dalam bagian diri kita. Pertama adalah dahi, kedua dan ketiga bawah mata, okay, kiri dan kanan. Lepas tu di bawah hidung, di sisi dagu, dada kiri, dada kanan, hujung jari. Okay, 1, 2, 3, urutan dia tak, karena kita akan memejamkan mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 titik meridian lah kita akan ni. Tetapi sebelumnya kita akan pula sama-sama
freedom feeling lah atau freedom emotion tuh sebelum kita gunakan pula nanti namanya teknik tapping ya. Kita akan tap ke bagian-bagian yang kita dah tentukan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mungkin freedomkan feeling itu. Kita sama-sama menutup mata, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, tahan, keluarkan. Boleh ikuti ya. Ya Allah, boleh kita sama-sama ikuti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami datang hari ini ya Allah dalam sesi konseling ini dalam sesi konseling ini untuk memohon pertolonganmu, untuk memohon pertolongan, untuk memohon penjagaanmu untuk memohon penjagaan terhadap orang yang kami cintai, terhadap orang yang kami cintai, mak kami kami yang hari ini masih Engkau masih berikan nikmat berupa panjang usia. berpanjang usia. Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah atas kesempatan berharga ini atas kesempatan berharga ini di mana kami di mana kami masih bisa melihat emak masih bisa melihat emak dan bisa mencoba untuk membahagiakannya dan bisa- mencoba untuk membahagiakannya. dan mencoba untuk membahagiakannya. Ya Allah, sesungguhnya kami Sesungguhnya kami tiadalah memiliki kekuatan tidak memiliki kekuatan melainkan ya Allah melainkan kekuatan dari Engkau. kekuatan dari Berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang terbaik jalan yang terbaik bagi kami, bagi kami, ibu kami, ibu kami, dan hubungan kami dan hubungan kami, sehingga kami sehingga kami dapat mencapai mencapai keridhaan-Mu ya Allah. keridhaan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, aku pasrah, aku pasrah, aku rela, aku ikhlas aku ikhlas atas segala yang terjadi atas segala yang terjadi dan hanya kepadamu lah ya Allah dan hanya kepadamu lah kami bergantung dan memohon. kami bergantung dan memohon. La haula wala quwata illa billah. Tarik nafas, tahan. Kita akan mulai ketuk dahi. Ya Allah, sambil di dalam hati, ya Allah, aku rela, aku pasrah, aku bermohon kepadamu, aku bermohon kepada keriduanmu. Ketuk. Aku rela, aku pasrah, aku ridho ya Allah. Aku rela, aku pasrah, aku ridho ya Allah. Tarik nafas, keluarkan, terus ketuk bagian dahi. Agak berikan kekuatan ketukan tuh. Kita turun pula ke mata yang sebelah kiri. So kalau kita boleh evaluasi sesi ini, perasaan lepas ikut sesi 1 sampai 10, 1 masih terbeban lah, 10 best sangat. Oh, 10 paling terbeban lah. 1 tuh beban sangat, 10 best. Saya dah cuba buatlah seperti yang kaunselor minta kan untuk hubungi mak dan bila cakap pasal untuk cadangan ambil helper tu dia cakap yang kenapa perlu helper su kan ada macam tu maksudnya dia macam dia anggap su ni memang 100% lah maksudnya dia dah ada su apa nak ada yang lain lagi. Jadi kita pun macam jadi dia tanya kenapa su tak sudi ke jaga dia lelaki macam tu. Macam kita masalah kalau kita cakap yang lain pula nanti lain pula jadinya kan. Jadi saya ambil inisiatif lain lah untuk macam berbincang dengan suami lah untuk balik kampung dan bercakap secara face to face lah dengan dia. Nanti apa yang kita nak sampaikan tu dia tak boleh nak faham dengan maksud yang betul. Jadi saya rasa
cara penyelesaian terbaik mungkin secara face to face lah. Kita cuba untuk fahamkan dia, mungkin dia akan faham keadaan Su macam mana bila diterangkan secara baik-baik. Dia pun kalau anak-anak dia sendiri berkumpul dan bincang, mungkin dia akan terbuka hati ya, terima cadangan tu dengan baik. Saya rasa lah sebab saya faham mak ni macam mana kan. Dia akan pentingkan macam mana anak-anak, maksudnya kebajikan anak terjamin, masa depan anak terjamin. Mungkin dia akan betul langsung dan faham keadaan itu macam mana. Saya pun tak tahu juga nak buat apa sekarang. Dalam keadaan yang stuck sekarang, macam tak tahu nak buat apa. Kecuali memang yang tadi yang nak mencoba menghubungi itulah secara bersemuka kan. Karena memang rasanya dalam kondisi sekarang, kondisi ini rasa tak adalah jalan keluar. Tetapi ini belum dicoba. Kalau masa terakhir, pernah tak mungkin kita akan belajar dari pengalaman terdahulu lah. Ada masa di mana kita bersama-sama dengan mak untuk memutuskan satu benda yang besar mungkin dalam hidup kita. Adakah pengalaman terdahulu mungkin kita boleh apply kan dalam pengalaman yang sekarang ni? Kalau sekiranya dulu pernah ada communication bersama ke untuk memutuskan satu benda. Pergi ke rumah jagaan, datangkan helper, itu semua adalah macam cadangan yang tak mengena dengan mak. Karena mak sendiri melihat diri dia adalah orang yang boleh lagi. Tapi kalau pandangan kita lah yang kemudian memandangkan mak ni sebetulnya sudah start memerlukan orang yang menolong kan. So memang kalau kondisi seperti apa kiranya kita boleh membagi masukan kepada mak. Kena mak tu bertenang atau kena dalam satu kawasan yang seperti apa kalau pengalaman dahulu lah. Nah, bagaimana pemahaman ini tidak akan ubah kepada mak. Okay, tapi mungkin sebelum ni kita akan sama-sama lah repress our feeling, tapi mungkin dengan satu aktiviti. So dalam aktiviti ini sekarang yang akan guide adalah kita bersama, tetapinya nanti ada aktiviti menggambar, senang je. Okay. Menggambar ni kita ada satu whiteboard lah kat sini. Dua orang akan menggambar di depan. Saya dengan salah satu di antara puan atau saya akan berdiri kat belakang. Saya akan bagi nampak gambar kepada seorang, seorang tu yang akan guide kepada yang dua yang lain. Okay. Boleh faham? Jadi akan ada dua yang berdiri kat sini menggambar. Satu orang memberikan arahan dan saya akan berikan nampak gambar kepada orang yang memberikan arahan di belakang. 3 kotak, 3 bawah tadi. Okey, 2 kotak tu bersamaan sama besar dengan kotak merah yang di atas tadi. Tapi kecil sikit kan yang kan ada 3 kotak. Kecil, besar, kecil. Kecil, besar, kecil. Tapi 2 bergabung ni bersamaan dengan merah yang pertama. Okey. Jelas? Jelas. Itu cukup? Jom kita tengok bersama. Cukup? Tapi yang ni tukar merah lah, yang ni tukar color hitam kan? Hitam kan? Oh, hitam kan. Okay. So, kalau sekarang boleh kita sambil, inilah gambaran kita sekarang. Kan? Maknanya ini kita sebetulnya satu keinginan, tapi mungkin berjauhan. Kan kita pun dulu tak ramai lah. Tak ramai, tak bersama-sama kan. Jadi memang komunikasi kita dari jauh je macam nak ni sebetulnya akak ni. Kalaupun Amira nak yang ni. Cik Suraya tengah cubalah mengkomunikasikan itu. Macam ini ke kak? Kan? So kadang kena, kadang tak kena. Kondisi kita lah yang kita rasakan. So kalaulah mungkin kalau saya challenge balik, semisalnya sekarang saya bagi nampak seperti ini, buat gambar yang sama dengan nampak seperti ini, akan lebih cepat kan atau macam mana? Kan? Itu mungkin perbezaan kalau kita sekarang mengkomunikasikan tu secara jauh. Mungkin itulah yang kemudian nanti setelahnya perlu dibincangkan semuanya. Setelah
kita dulu satu pemahaman, yang kedua cara menyampaikan bagaimana kotak nih tadi kepada mak nanti dalam kondisi yang sesuai. Dan mungkin itu perlu dibincangkan lah bertiga. Nanti tadi cadangan-cadangan yang ada lah, memang mungkin tadi akan dimulai dari akar dengan bercerita pengalaman, akan disokong, itu adalah satu cadangan yang baik saya rasa. Cumanya nanti memang perlu bagaimana mungkin dikemas kata lain sebagainya, mak tuh jenisnya seperti apa. Mungkin kalau ada makanan kesukaan mak boleh dibawa, kan lain sebagainya, mungkin mak dapat surprise dan lain sebagainya, itu mungkin perlu dibincangkan lagi lah. Tapi setakat ini dengan kondisi seperti ini 1 sampai dengan 10 lah. 1 tuh macam still buram lah, still tak ada jalan tu lah. Kalau 10 tuh oke, terbuka sekali. Bagaimana kemarin cuti itu dengan mak? Itu alhamdulillah dah. Cuti diluluskan, dapatlah cuti selama seminggu dan saya pulang kampung hanya dalam 3 hari macam tu. Alhamdulillah lah, mak boleh terima sikit-sikit, slow-slow. Maksudnya dia boleh pertimbangkanlah semula benda tu. Okey. Memang jadi yang sebelum ni mak memang rasa menolak terus lah kan. Cadangan tu sekarang mungkin mak pun dah ada pemahaman baharu kok rasanya kan. Okey. Puan Amira pula macam mana selama cuti tu? So bagaimana perasaan Encik Suraya, Puan Amira dengan Puan Jana sekarang dengan perkembangan semasa ni? Tapi kalau kita tengoklah perkembangan dari sesi pertama, kedua, ketiga hinggalah mungkin sesi yang keempat ini, dan nampaknya akan menjadi sesi penghabisan di antara sesi kita kan. Kita akan review baliklah untuk kemudian kita boleh ambil satu pelajaran apa yang mungkin kita buat bila nanti terjadi lagi mungkin isu-isu berkaitan dengan pengurusan mak ni. Okey. Khasnya mungkin saya akan kita akan explore lah untuk kemudian kita ambil pelajaran dari setiap sesi. Khasnya mungkin kita sesi pertama dulu. Kita mungkin juga akan reflect lah ke dalam sesi yang kedua. Ada lagi yang ingat apa yang kita jalani selama sesi yang kedua tu? Demikianlah rasanya yang kita dapatkan dalam sesi yang kedua tu ya. Bahawa memang kalau sesi yang pertama kita dapatkan bahawa apa yang kita pendam itu, apatah lagi itu berkaitan dengan kebaikan bersama, kena diungkapkan sehingga semua orang boleh faham kondisi kita semasa. So kalau dalam sesi kedua tu apa cadangan, apa idea, apa yang kita nak buat itu orang lain kena faham pula supaya kena kita tahu apa yang sedang komitkan di antara ahli-ahli ini. Okey, dalam sesi yang ketiga pula lah, dalam sesi yang terdekat lah yang kita sudah buat tu. Okey, ada yang masih ingat apa yang kita buat di sesi ketiga dan apa yang mungkin pelajaran lah yang kita boleh ambil dalam sesi ketiga tu? Berdasarkan pemahaman secara keseluruhannya, sebetulnya dari mana isu ini mulai berbangkit atau ketidakpahaman ini berpunca dari mana? Sejauh kita yang dapatkan berdasarkan keseluruhan sesi. Kenapa kita boleh berbeza pandangan hingga macam tak satu suara mula-mula? Apa yang menjadi punca? Silakan Cik Suraya. So kalau perasaan ni setelah menjalankan keseluruhan sesi. Kalau tadi kan dari segi tindakan yang akan dilakukan memang dalam waktu yang dekat akan nak cari helper untuk tapi tengah lagi lah dalam proses seleksi, nampaknya dari pemahaman pula sudah ada pemahaman baru bagaimana memahami punca isu itu sendiri. Sebetulnya ini yang penting secara pemahaman kan, tapi secara perasaan pula tak kalah penting. Bagaimana perasaan seluruh ahli keluarga lah setelah menjalani setelah menjalani beberapa sesi berkaitan dengan isu penjagaan mak ni. Mungkin boleh nak dimulai dari siapa dulu? Setelah ini bagaimana kemudian seluruh ahli keluarga boleh memanfaatkan komunikasi sedemikian. Jadi sesi konseling ini semoga menjadi pembuka yang baiklah ketika nanti ada isu.
mungkin tanpa keberadaan saya pun nanti seluruh ahli dapat membincangkan isu itu sedemikianlah dengan cara-cara yang mungkin kita dah lalui bersama lah, bagaimana kemudian kita memahami punca, nak memahami matlamat, nak menjadikan matlamat bersama dan lain sebagainya kan, sehingga kemudian nanti boleh still kita boleh melalui lah apa-apa isu pun yang muncul. Terima kasih Puan Amira. So selepas ni kalaulah ada isu-isu lagi berbangkit, apa yang akan dilakukan oleh seluruh ahli keluarga ni? Okay. Mungkin dari siapa dulu? Kalau mungkin ada isu-isu lain berbangkit, apa yang kena nak dibuat lagi ni? Berdasarkan pengalaman mengikuti sesi ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin saya nak mungkin minta dulu evaluasi lah dan penilaian untuk perbaikan kita bersama. Selebihnya dalam sesi yang keempat ni, dari markah 1 lah sampai dengan 10, di mana 1 tu mungkin macam tak best lah, 10 tu best sangat. Sesi yang keempat ni ada di markah berapa? Kiranya sedemikian ya. Mungkin itu saja sebagai penghujung dari sesi kita. Tak terasa pula dah nak 1,5 jam kita bersama di dalam sesi yang ketiga. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah lah. Semoga saya pun mendoakan semoga Puan Amira, Puan Jana, Encik Suraya senantiasa sehat untuk still menjaga emak, dan semogalah kita dikumpulkan khasnya di dunia dalam keadaan baik, dan mungkin seterusnya ini bukanlah dikumpulkan di akhirat lah sebagai anak-anak yang solehah yang senantiasa menjaga emak sehingga dapat berkumpul dengan emak kembali di Jannatul Firdausnya, amin. Mari kita tutup mungkin sesi kita ni. Baik sesi yang pertama, kedua, ketiga mungkin kita akan tutup secara generally dalam sesi yang sekarang ini dengan sama-sama kita mengucapkan doa kifaratul majlis dan sama-sama beristighfarlah di atas kekeliruan yang telah kita lakukan bersama sebanyak 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi, saya sangat besar hati, sangat bergembira dapat menyertai adik-beradik ni makin rapat sekarang nampaknya ya. Senyum pun dah dah senyum 3 jari dah ni tu kan, lebar kan, nampaknya memang dah terbuka lah. Meskipun nanti ada apa-apa pelajaran selama sesi ini nanti silahkanlah diguna pakai untuk kemudian untuk menghadapi isu-isu yang mungkin berbangkit setelah ini. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Still jaga SOP lah untuk kita berikhtiarkan menjaga dan mengurangkan penyebaran COVID-19 ini. Semoga kita senantiasa dalam perlindungannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kaunselor.